Baik, seterusnya seperti biasa kita akan ke segmen komentar at SPM. Untuk kali ini kita akan bersama dengan Terence yang akan berkongsi berkenaan dengan pentingnya pembangunan prasarana kepada sosioekonomi negara. Silakan Terence. Terima kasih Sofia, dan seterusnya kita akan bawakan perbincangan ini menerusi Google Meet bersama dengan rakan saya iaitu tak lain dan tak bukan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang telah pun bersama dengan kami secara dalam talian untuk membincangkan isu ini. Wah, Prof, segak berbaju Melayu hari ini ya. Baru sekali hari, Terence. Kita samakan, kita serasikan. Kilat bukan sebarang kilat. Kilat bukan sebarang kilat. Nanti dia orang pening sebab kilat berganda. Baik, Prof. Kita ingin mulakan perbincangan berkaitan dengan isu prasarana dan pentingnya kepada sosioekonomi negara dengan melihat kepada apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, iaitu penubuhan satu jawatan kawasan khas untuk membantu merungkai misteri kenapa isu air di Kelantan tak boleh selesai sampai sekarang, dan juga terus membantu kawasan-kawasan di Sabah di mana belum selesai lagi isu pembekalan air kepada kawasan-kawasan yang mungkin menghadapi masalah geografi dan sebagainya, di mana lokasi Sabah itu sendiri banyak gunung, banyak kawasan berbukit dan sebagainya. Jadi itu adalah isu topografi. Tapi yang lebih menariknya akan selesai akhirnya isu air di Kelantan. Apakah pandangan Prof tentang pentingnya menyelesaikan isu asas ini? Ya, bagi saya isu prasarana ataupun kemudahan asas itu penting dalam kita menerusi perubahan ke atas proses industrialisasi, modernisasi yang sedang dikecapi, dan kita juga mahu melihat jurang yang berlaku di antara negeri itu dapat disempitkan, bukan saja di antara negeri tapi juga dalam kalangan masyarakat, supaya tidak ada yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin, dan juga ada yang terus meratapi perubahan yang sedang berlaku tanpa melihat bahawa ianya berkait rapat dengan kehidupan mereka. Prasarana itu penting, kemudian asas itu penting supaya kita mampu untuk menyelusuri perubahan dan pembaruan pada masa akan datang. Bagi saya, prasarana itulah menjadi asas kekuatan kepada mana-mana negara untuk bukan saja mempamer kekuatan dari segi fizikal, tetapi juga dalaman kedudukan masyarakat itu. Prasarana itu harus dianggap sebagai elemen yang menjadi pemangkin kepada kekuatan yang juga membina sesebuah negara. Kemudahan asas itu penting. Tidak ada mana-mana individu harus berhadapan atau bergelut dengan isu air, elektrik, pendidikan dan ataupun jalan raya. Jadi bagi saya dengan prihatinnya Perdana Menteri untuk melihat kepada isu ini secara terperinci kepada kedudukan di Kelantan maupun di Sabah, itu mempamer kekuatan yang mahu dibina dalam konteks negara ini. Prasarana itulah yang menjadi asas untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Prasarana itulah yang akan juga menjadi indikator dalam usaha untuk memastikan bahawa masyarakat boleh menikmati perubahan pembaruan yang sedang berlaku dengan proses urbanisasi perbandaran yang berlaku di kawasan-kawasan tertentu turut dikecapi oleh kawasan luar bandar. Ya. Kita tidak mahu melihat jurang di antara bandar dan luar bandar itu membesar. Sebab itu, kita juga mahu menggalakkan perubahan itu berlaku di kawasan luar bandar, dan masyarakat itu juga harus dilihat bahawa mereka juga sebahagian daripada Malaysia. Semenanjung Sabah dan Sarawak merupakan komposisi yang rencam pelbagai majmuk. Dan bagaimana kita mahu melihat kesemuanya akan menikmati perubahan itu. Dan saya melihat ini penting dan itu harus diiktiraf kepada kewibawaan Perdana Menteri sendiri mahu menanganinya dengan membentuk satu pasukan jawatan kuasa khas. Baik, seterusnya kita beri tumpuan kepada Sabah dan Sarawak yang mana akan menikmati peruntukan 1 bilion tambahan selain peruntukan 300 juta khas kepada Sarawak. Kita sudah dapat lihat kesan pembangunan infrastruktur di negeri Sarawak baru-baru ini. Yang amat berhormat Premier Sarawak pun terkejut melihat jam di Kapit diumumkan baru-baru ini disebabkan oleh sambutan Hari Gawai, dan kini rakyat di negeri itu mampu untuk balik ke kampung halaman dengan menggunakan jalan raya, infrastruktur yang telah pun disediakan baru-baru ini dan telah lengkap dibina. Sebelumnya mereka menggunakan perahu untuk sampai ke kawasan-kawasan rumah panjang yang terpencil, namun kali ini jam di Kapit disebabkan oleh pembinaan infrastruktur jalan raya. Jadi pandangan Prof mengenai arus pembangunan ini dan akhirnya mereka di Kapit dapat merasai situasi kita di Semenanjung yang pulang ke kampung halaman dalam suasana yang agak unik dan berbeza.
Ya, itulah antara pengiktirafan yang harus kita berikan. Perubahan pembaruan yang sedang dinikmati itu tidak boleh hanya tertumpu pada satu kawasan, tetapi ia menyeluruh dan holistik, dan sudah pastilah dengan pembangunan dari segi jalan raya, dari segi penggunaan air yang bersih dan juga yang lebih baik, itu juga menunjukkan kualiti yang mahu kita bina dalam kalangan masyarakat. Kita mahu bina sebuah negara yang digelar sebagai negara kelas pertama, dihuni oleh masyarakat kelas 1. Kelas pertama itu kita mahu kemudahan prasarana infrastruktur yang seiring dengan negara-negara maju, dihuni oleh masyarakat kelas 1. Kelas 1, kita tidak boleh sekadar ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi juga kita mahu membina nilai dalaman di mana mereka harus menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Dan di sini juga penting untuk kita meneliti, mengupas dan juga menggarap hubungan yang baik di antara persekutuan dan negeri itu agak signifikan untuk membolehkan perubahan pembaruan yang lebih baik dapat dilakukan. Dan saya percaya dengan persekutuan committed dengan perubahan yang berlaku di negeri-negeri, itu juga akan membawa pembangunan yang lebih besar, yang lebih pesat, yang dapat menjejaki kawasan-kawasan yang lebih besar. Walaupun kita terus menyatakan bahawa dari sudut muka bumi, dari sudut geografinya agak ketara, sukar untuk menembusi kawasan-kawasan tertentu di kawasan Sabah Sarawak, itu tidak boleh kita jadikan alasan agar tidak diberikan kemudahan yang lebih baik. Prasarana seperti inilah yang saya rasakan mahu dinikmati oleh masyarakat. Seperti di Kapit, sebagaimana kita lihat dengan adanya kesesakan yang berlaku di jalan raya, bukan kita melihat kepada kesesakan, tapi bagaimana proses modernisasi, proses pembangunan prasarana itu telah memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk bergerak dan juga berkomunikasi dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi apa yang kita lihat itu seiring juga dengan nilai madani yang dibawa oleh Perdana Menteri, iaitu kesejahteraan, kemampanan, dan bagaimana daya cipta itu juga boleh kita kembangkan. Dan saya harap ia boleh dikembangkan dengan segera supaya ada pelan tindakan yang dianggap jangka pendek, sederhana, panjang, supaya masyarakat akan terus melihat usaha ke arah merayatkan kepimpinan. Jadi kepimpinan yang mampu untuk membawa perubahan, mampu melihat bahawa perlunya hubungan yang sinonim di antara negeri dan juga persekutuan akan membolehkan masyarakat itu sendiri menikmati habuan yang lebih besar sebagaimana yang kita lihat di Kapit hari ini. Ya, kita sudah bincangkan Pantai Timur Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Namun tidak ditinggalkan Pantai Barat di mana Bagan Datuk Seri Yaakob bakal mendapat satu jambatan baru. Pembinaan jambatan ini dikatakan bakal menjadi hub pelancongan dan pelaburan serta sumber ekonomi baru untuk penduduk setempat. Pandangan Prof tentang kawasan di Pantai Barat pula dan bagaimana infrastruktur tambahan diperlukan untuk membantu meningkatkan lagi kepesatan sosioekonomi setempat. Ya, kalau kita perhatikan, ada yang seolah-olah melihat wujudnya pembaziran apabila dibina prasarana-prasarana seperti ini, tapi ia sebenarnya memberikan pulangan dari sudut yang lain. Kalau kita lihat di Bagan Datuk dengan pembinaan jambatan, apabila mahu dijadikan sebagai hub pelancongan, itu juga akan menarik pelancong ke arah pelancongan domestik, dan juga itu penting untuk membolehkan kita terus menjadikan prasarana sebagai salah satu alat strategi yang penting untuk perubahan pembaruan ke atas apa yang boleh dinikmati oleh masyarakat. Jadi sebagaimana yang kita lihat di Sabah dan Sarawak, sudah pasti kita juga mahu melihat perubahan-perubahan yang berlaku di Semenanjung itu juga akan dilakukan secara strategik di kawasan-kawasan yang memerlukan, supaya itu akan membawa kepada kebangkitan perubahan pembaruan yang seiring dengan modernisasi dan juga apa yang wajar diangkat oleh kementerian dan juga agensi-agensi berwajib. Sistem penyampaian yang baik akan membolehkan perubahan ini berlaku, dan itu yang kita lihat apa yang berlaku di Jambatan Baru Bagan Datuk dan juga Manjung. Ia bukan sekadar jambatan untuk memudahkan pengangkutan, tapi itu juga akan menarik sektor-sektor lain untuk berdampingan dengan kawasan persekitaran, dan juga kita mahu melihat usaha
berusaha untuk meningkatkan sektor sosioekonomi setempat yang memungkinkan pulangan dari sudut pendapatan dan juga upah harian supaya tidak berlaku migrasi besar-besaran ke kawasan yang lain. Kerana tanpa ada prasarana yang baik, itu akan membawa kepada isu pengangguran. Bermakna akan berlaku penghijrahan jika prasarana setempat itu dikembangkan sebagaimana yang kita lihat di Sabah, Sarawak, di Bagan Datuk tadi. Mungkin itu juga akan mengembangkan sektor industri tempatan, dan bagaimana sektor industri tempatan itu akan menarik pelancong daripada luar untuk datang dan melihat perubahan yang berlaku di kawasan setempat, dan akhirnya pulangan-pulangan inilah yang memungkinkan proses modernisasi dan juga industrialisasi yang seiring dengan pembentukan sebuah negara kelas pertama. Kita mahu masyarakat penghuni negara ini mempunyai mentaliti kelas 1, supaya mentaliti kelas 1 itu juga akan mempamil kekuatan kepada pembentukan fizikal negara kelas pertama sebagaimana perubahan-perubahan yang berlaku, dan kita harap perkembangan ini dapat diteruskan ke kawasan-kawasan yang lain lebih strategik. Tetapi ada juga kesannya bila kita kembangkan terlalu banyak jalan raya, barangkali kesesakan berlaku. Itu implikasinya, macam kata Terence tadi, apakah kita mahu menggunakan perahu ke Pulau Pinang? Saya rasa kita boleh try, Prof. Prof kan Spartan, kita boleh try. Ya, tetapi inilah kesan yang perlu kita hadapi seiring dengan proses ini. Bagaimana kita mahu kembangkan lagi proses pembinaan yang berterusan, ia tidak harus terencat di kawasan-kawasan tertentu, tetapi kita lihat kawasan-kawasan yang lain dikembangkan supaya proses urbanisasi perbandaran ini berlaku di kawasan-kawasan yang lebih besar agar keseluruhan masyarakat menikmati perubahan dan pembaruan yang mahu dibawa oleh mana-mana agensi kerajaan di bawah kepimpinan hari ini. Baik, terima kasih Prof Siva kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani kita ucapkan, dan sehingga kita berjumpa lagi, Prof Siva seperti biasa selalu memberi komentar yang tepat dan analisis tentang situasi dan politik setempat untuk kita sama-sama alami bersama. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Dan kita mungkin bergurau tentang situasi rakyat yang masih lagi menggunakan perahu dalam tahun 2023. Namun ada rakan-rakan kita yang terpaksa menggunakan perahu untuk jarak yang agak panjang, ya, dan ada juga yang terpaksa menghantar anak ke sekolah dengan menggunakan perahu dan sebagainya. Jadi situasi-situasi seperti ini perlu kita cuba untuk perbaiki, kerana kita adalah negara yang sedang menuju negara moden, dan kita tidak haruslah meminggirkan mana-mana pihak. Namun seterusnya kita ke Sabah.